wasallam. Kisah yang sangat hebat. Saya yakin semua orang tahu kisah ni. Ada satu hari Nabi sedang duduk dengan sahabat-sahabat. Ada satu hamba Allah datang jumpa Nabi. Dia kata dia keputusan bakalan makanan. Dia tak ada apa nak makan dah. Dan dia nak satu malam ni dia nak berehat kat satu rumah. Dia minta dengan Nabi. Nabi mungkin pada masa tu ada sebab tak boleh terima tetamu. Jadi Nabi tanya sahabat-sahabat, siapa boleh terima tamu aku ni? Nabi kata, tetamu aku. Jadi Abu Talha angkat tangan. Maka Abu Talha ambil orang ni, bawa balik pergi rumah. Ni isteri kat rumah tak tahu lah, kata nak bawa macam tamu. Kan? Isteri tak tahu, kata suami nak bawa balik je tamu. Sampai-sampai rumah, dijumpa dengan isteri dia. Siapa isteri dia? Ummu Sulaim. Dia jumpa dengan isteri dia. Dia kata, kita ada tetamu Rasulullah. Jadi dia dah tak ada makanan, kita nak bagi dia makan. Isteri dia kata apa tuan-tuan? Bang, nak bagi makan apa bang? Makanan yang ada ni cukup untuk anak kita aja. Ni bahasa saya lah kan. Dia kata tak apa. Sekarang engkau pergi bagi tidur anak-anak, lepas tu masak makanan anak-anak itu untuk tetamu kita. Dan jangan nyalakan api. Api ni maksudnya lampu. Maksudnya nak bagi seolah-olah rumah tak ada lampu. Rumah tak ada cahaya, gelap. Sebab apa? Sebab saat lagi masa makan, biar dia makan apa yang kamu masak, sediakan aku pinggan kosong supaya dia rasa aku juga makan macam dia. Gelap mana nak nampak? Esok dia jumpa dengan Nabi. Dia kata, Allah sangat bergembira dengan kamu wahai Abu Talha. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hebat sahabat dulu, menunjukkan kepada kita suatu qudwah, satu contoh yang sewajarnya kita ikuti. Kita ada contoh yang sangat hebat. Kehebatan yang pertama datang daripada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati barisan pentadbir Masjid Abdullah Fahim, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sidang hadirin Jumaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah dan rahmatnya. Kita diberikan usia lagi pada hari ini. Kita diberikan kehidupan lagi pada saat ini. Kita diberikan peluang oleh Allah untuk terus bernafas di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keampunan, bulan yang penuh dengan ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan kita keluar daripada bulan Ramadan ini, kita mendapat apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang beriman yang berpuasa, iaitu ganjaran taqwa. Moga-moga kita menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan Ramadan terlalu banyak amal yang diminta kepada kita untuk kita buat. Banyak sangat. Kalau kita dengar, kita sering dengar ustaz-ustaz, ustazah-ustazah bercakap tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Banyak amalan yang membolehkan kita mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin tuan-tuan perempuan sendiri dah dengar macam-macam, dah tahu, dah buat pun. Cuma tazkirah pada tengah hari ini, pada petang ini adalah sebagai peringatan untuk diri saya dan kita semua, agar kita terus istiqamah dalam melaksanakan amal-amal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Manusia ini sering lupa, maka dia perlu diperingatkan. Sampai tua, manusia ini akan ada benda yang dia lupa. Takkan ada benda yang dia boleh ingat semua. Sehebat mana kepala otak dia sekalipun, ada benda yang dia akan lupa. Jadi dia kena diperingatkan. Hatta sebesar mana serban dia, setinggi mana ilmu dia sekalipun, dia tetap akan menjadi manusia yang akan lupa satu-satu benda pada satu-satu ketika. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bersentuh sikit pada petang ini tentang ibadah sedekah dalam bulan Ramadan. Bila sebut sedekah ini, kita nampak ianya merupakan satu pemberian. Satu pemberian daripada kita kepada pihak lain. Sama ada kepada individu, sama ada kepada masjid, sama ada kepada pertubuhan, atau apa juga yang bersifat makhluk Allah Ta'ala. Nabi pernah menyebut satu hadis. Nabi kata, afdalus sadaqah, sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni, buat amal apa pun, amal itu adalah amal yang terbaik. Sebab tu kita kena pakak-pakak pulun. Buatlah. Selagi mana kita mampu, selagi mana ada kederat, selagi mana boleh buatlah. Sebab inilah satu bulan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada umat-umat terdahulu. Sehingga kan Nabi kata sedekah yang terbaik adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ikut apa yang Nabi sebut ini, bersedekah dalam bulan Ramadan, dan kita kaji dan gali sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Nabi ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang terbaik amalannya dalam bulan Ramadan. Jadi bila Nabi sebut afdalus sadaqah, sebaik-baik sedekah, semulia-mulia sedekah adalah dalam bulan Ramadan, takkan kita ni tak mau ikut Nabi? Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan saya kata, bukan ulama kata, tetapi ini datang daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik sedekah adalah dalam bulan Ramadan. Jadi sewajarnya kita gunakan peluang ini untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk menderma, untuk menyumbang. Dan sudah pasti niatnya lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amalan yang tidak bersandarkan kerana Allah, amalan itu tertolak. Duit orang tu dapat, makanan orang tu dapat, dia dapat kenyang, dia dapat duit, boleh beli apa benda keperluan yang dia nak. Tetapi kita kerana tidak ikhlas, kita buat kerana nak menunjuk kepada dunia, nak tunjuk kepada orang lain, kita tak dapat apa. Duit kita keluar dari poket kita, pindah kepada orang lain, kita tak dapat apa-apa. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebaik-baik sedekah adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Dan banyak lagi ayat, banyak lagi hadis Nabi berkaitan dengan sedekah secara umum. Kita tengok satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah bagi perumpamaan. Allah bagi perumpamaan setiap nilai sedekah kita, setiap nilai infak kita fi sabilillah, Allah akan tumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Setiap tangkai itu ada 100 biji. Maksudnya kalau 7 tangkai, 700 biji. Dan kalau dibuat dalam bulan Ramadan, ganjarannya lebih berlipat-lipat kali ganda. Ni ayat ini umum. Infak fi sabilillah yang dibuat pada bila-bila masa sekalipun. Dan bila dibuat dalam bulan Ramadan, Allah tingkatkan lagi ganjarannya. Tuan-tuan dan puan, amalan mana bagi RM1, kalau ibaratlah contoh saya nak bagi RM1, ganjaran Allah bagi RM700. Mudah nak bagi tuan-tuan perempuan nampak. Kita sedekah RM1 untuk apa juga jalan perjuangan agama Allah ini, Allah bagi kepada kita RM700 ganjarannya. Tak mau ke tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Tuan-tuan, pakar ekonomi selalu sebut kan, pakar ekonomi, pakar keuangan, menabunglah kan, untuk kita ada simpanan pada hari tua. Betul tak? Dapat gaji asing 10% untuk simpanan, agar bila waktu-waktu kecemasan boleh guna simpanan ini untuk hal ehwal kecemasan kita. Sungguh tak? Gaji 4,000, bersih yang dapat 4,000, dah tolak EPF apa semua, dapat 4,000, simpan 10%, RM400. Okey, simpan, jangan kacau, dia kata. Hak lain tu buatlah belanja, bayar rumah, bayar kereta, nafkah keluarga, untuk isteri, untuk anak-anak, pelajaran anak-anak kita buat. Dia bagi kat kita panduan macam mana nak buat. Saya bukan menafikan tabungan itu, alhamdulillah, bagus. Tapi saya nak ajak satu lagi benda yang lebih hebat daripada tabungan tadi, tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Asingkan gaji kita, asingkan pendapatan kita untuk sumbangan fi sabilillah setiap bulan. Ganjaran dia lebih besar daripada kita menyimpan untuk diri kita sendiri itu. Ni ayat Allah bagi. Ayat Allah bagi. Kalau tuan-tuan menyimpan RM400 sebulan, tuan-tuan boleh yakin, tuan-tuan boleh guna duit itu ketika kecemasan. Kenapa kita tidak yakin untuk memberikan harta kita, rezeki yang kita ada, nilai wang ringgit yang kita ada kepada perjuangan agama Allah? Kenapa kita tidak yakin bahawa Allah akan ganjarkan kepada kita berlipat kali ganda? Kenapa ada orang berkira nak bagi sedekahnya, sama ada dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Sifat kedekut, sifat bakhil sangat tinggi. Saya cakap terang-terang, tuan-tuan dan puan, ada orang dia boleh menyimpan untuk diri dan keluarga dia, tapi dia tak boleh memberikan sumbangan demi untuk agama ini. Sebab apa? Sebab hati dia rasa, ini wang yang aku cari, kerja keras aku, jadi akulah kena guna untuk diri aku dan keluarga aku. Kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan rezeki yang datang kepada kita itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu dalam hidup ini semua yang kita buat, kita kena bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, Allah bagi kepada kita pendapatan sebulan RM5,000. Bukan RM5,000 tu hak mutlak kita. Siapa boleh habaq kat saya dapat RM10,000 bulan ni ustaz. RM10,000 ni saya boleh guna untuk diri saya. Dah. Pasti Allah akan susun hidup tuan-tuan dan puan-puan. RM10,000 itu sebahagiannya untuk kita, sebahagiannya akan pergi ke tempat lain. Pernah rasa duit hilang? Kan? Pernah rasa duit hilang? Saya rasa semua orang pernah rasa duit hilang. Pernah tak kita muhasabah? Kenapa duit aku hilang? Itu nikmat yang Allah tarik tuan-tuan dan puan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Iyalah, kita lupa tempat letak tang mana, kita terjatuhkan duit itu dalam longkang parit besar, kita terhilang duit dalam sungai ke. Itu semua asbab. Tapi cerita sebenarnya ialah pasti ada sebab kenapa Allah hilangkan duit itu, rezeki itu daripada pegangan tangan kita. Pasti ada sebab. Kita pernah tak tanya diri kita, kenapa nak? Semalam ada 3,000, hari ni ada 2,400, maksudnya kurang 600. Tang mana pi 600 ni? Kita pernah muhasabah tak? Kita pernah rasa tak? Mungkin 600 ni bukan aku punya. 600 ni mungkin ada silap yang aku buat kerana Allah, di hadapan Allah. Jadi Allah tarik rezeki aku ni. Kita pernah rasa tak? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya pernah jumpa dengan ramai manusia yang selalu berinfak fi sabilillah. Saya pernah tanya dengan satu hamba Allah. Dia menyumbang untuk perjuangan rakyat Palestin. Saya pernah kira sumbangannya. 3 tahun saya kenal dia, 3 tahun dia bagi sumbangan, saya jumlahkan sumbangan dia. Saya cek balik risik-risik dia, saya jumlahkan. Jumlah tuan RM64,000 dalam tempoh 3 tahun. RM64,000. Bulan Ramadan Allah hebat sumbangan dia. Kalau bulan biasa dia boleh bagi 1,000, 2,000, bulan Ramadan dia akan bagi 5,000, 6,000, kadang-kadang 10,000. Total 3 tahun saya kenal dia bagi RM64,000. Satu hari saya pergi jumpa dengan dia di pejabat. Doktor perempuan. Saya tanya dengan dia. Doktor saja nak tanya doktor. Saya tengok doktor menyumbang ni banyak doktor. Ini dengan saya kan, dengan perjuangan rakyat Palestin. Hak dengan yang lain-lain tu wallahu alam, doktor dengan Allah Taala je yang tahu. Saya yakin lagi banyak. Saya kira doktor, 3 tahun doktor dengan saya ni, doktor telah menyumbang RM64,000. Banyak doktor. Saya tak mampu, saya tak sanggup untuk buat sebab saya pun tak ada duit banyak tu, saya kata kat dia. Dia kata, ustaz, saya cerita dengan ustaz lah. Pak ustaz, kita sembang dua orang. Saya bukan nak sombong di hadapan Allah tak, tapi kita sembang kita dua. Ustaz tak payah cerita kat orang. Saya tak sebut nama saya. Saya rasa ustaz, setiap kali saya ambil gaji saya ni bukan hak milik saya. Saya mesti bagi kepada orang lain. Dan saya buat ustaz. Dan alhamdulillah ustaz, sampai hari ni saya tak pernah rasa gaji saya kurang. Saya tak pernah rasa duit saya kurang. Saya tak pernah rasa keperluan hidup saya kurang. Malah ustaz, saya rasa bertambah-tambah rezeki saya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nak rasa macam mana doktor ni rasa tuan-tuan, kena bagi. Kalau setakat dengar saya sebut, saya cerita ni, kita rasa seronoknya, tapi kita tak pernah buat, tuan-tuan, puan, kita takkan rasa. Nak rasa betapa betul rezeki ni datang daripada Allah dan dia tambah berganda-ganda ganjaran dia, buat kerana Allah Ta'ala. Bagi sumbangan, hatta RM1 sekalipun bagi. Sebut RM1 ni, sebelum PKP ada satu hamba Allah
Kan satu hamba Allah bila sampai solat subuh kat masjid ni, habis wirid apa semua kan, ada satu hamba Allah dia akan bangkit, dia serelum poket dia pakai baju Melayu, pakai kain pelekat. Dan saya tak nampak ke tengah hari ni kan. Kalau ada, minta maaf lah saya cerita ni sebagai motivasi kepada kita semua. Dia serelum poket ni, dia ambil duit RM1. Dia nampak budak-budak main solat subuh Jumaat kan, dia bagi seorang RM1 kat budak-budak tu. Setiap kali saya main solat subuh, ni cerita sebelum PKP, dia bagi. Maksudnya dia dah plan, setiap hari aku akan bagi kepada anak-anak yang main solat subuh. Kalau tuan-tuan boleh jumpa dia, kenal dengan dia, cuba tanya dengan dia. Mesti ada cerita yang dia rasa rezeki Allah bagi kepada dia melimpah ruah. Sebab tu saya nak sebut sekali lagi tuan-tuan, jangan rasa simpanan kita itu lebih besar, lebih bernilai berbanding sumbangan kita untuk agama Allah. Ayat Allah yang saya baca tadi 261 surah Al-Baqarah menunjukkan lagi banyak kita bagi, lagi banyak ganjaran Allah kepada kita. Jadi resepi kekayaan ialah memberilah. Berilah, bagilah. Jangan simpan, bagi. Bagi. Insya-Allah kita takkan jatuh miskin. Takkan jatuh miskin tuan-tuan. Tuan-tuan kaji sejarah sahabat Nabi SAW. Siapa boleh mai cerita dekat saya, ada sahabat Nabi duk bagi infak fi sabilillah ni dia jatuh miskin? Tak ada tuan-tuan. Abdul Rahman bin Auf, saya tak tahulah berapa ratus, kalau nilai dengan ringgit Malaysia hari ni, tak tahu berapa ratus juta yang dia dah bagi dah. Ada orang kira harta Abdul Rahman bin Auf yang dia tinggalkan masa dia meninggal dunia, kira tukar dengan nilai ringgit hari ni, lebih daripada 100 juta ringgit harta yang dia tinggalkan. Harta yang dia bagi sebelum itu lebih banyak. Lepas Rasulullah wafat, setiap isteri Nabi Abdul Rahman bagi duit setiap bulan, tanpa henti sampai isteri Nabi itu mati dulu ataupun dia mati dulu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika Nabi nak pergi perang Tabuk, Nabi minta sumbangan infak fi sabilillah. Uthman bagi 100 ekor unta dan 1,000 dirham. 2 kali Uthman bagi. Dan sampai akhir hayat Uthman tak miskin. Abu Bakar As-Siddiq juga orang kaya. Dia berikan seluruh hartanya untuk perjuangan agama ini. Dia tak apa-apa kedana di hujung kehidupan dia. Sebab itu selalu saya sebut, memberilah untuk perjuangan agama ini agar kita mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yakin dan percaya kita takkan jatuh miskin. Pasti takkan jatuh miskin. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila sebut sedekah ni, tak semestinya sedekah duit, tak semestinya sedekah wang tunai. Ada waktu kita boleh sedekah makanan. Ni bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, saya galakkan sedekahlah makanan sebanyak mungkin kepada orang, untuk orang berbuka puasa. Sedekah sebanyak mungkin dengan kemampuan yang kita ada. Besar ganjaran dia. Kita dapat pahala orang yang berpuasa tu. Bayangkan hari ni kita bagi untuk orang makan 100 orang. Kita seorang, kita dapat pahala 100 orang tu. Kat tanah Arab, mereka berlumba-lumba nak bagi orang makan buka puasa ni tuan-tuan.
Dia akan pegang tangan kita ni. Ni kawan saya cerita lah kan. Dia akan pegang tangan kita ni sebelum masuk maghrib tu. Dia kata, "Sat lagi hang mai makan kat sini. Jangan makan tang sana. Hang mai makan kat sini. Jangan makan kat sana." Bukan jangan makan kat sana tu haram ke apa, dah. Tapi sebab dia nak dapat ganjaran puasa orang tu, dia kata hang mai makan kat sini. Berebut tuan-tuan. Punya nak bagi makan buka puasa. Kita juga kena berebut macam tu. Sebab tu kalau dalam kereta kalau elok kan, pack kurma banyak-banyak. Pack lah elok kan dalam plastik kan. Balik rumah ni beli satu kurma satu kotak ataupun 1 kilo ke 2 kilo ke, pack kecil-kecil 3 biji kan. Bos apa selotip, jangan bos stapler. Saya buat makanan ni tak boleh bos stapler. Kalau ikut Jabatan Kesihatan pun salah bos stapler dalam kat makanan ni kan, takut dia budak buka termakan ke bahaya. Bos stapler, buah dalam kereta. Kadang-kadang kita sendiri pun tak dan sampai rumah, tak dan sampai tempat buka puasa kan, dan kita buka puasa dengan kurma tu. Dan kita berhenti tepi jalan nak masuk waktu ni, kita tahu orang lain pun tak dan, bagi kat dia. Hanya dengan 3 biji kurma, tuan-tuan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan perempuan dapat ganjaran pahala puasa orang tu pada hari itu. Tak mau ke tuan-tuan? Ada budaya memberi makanan ni orang kita ni, tapi dia tak nampak macam kat tanah Arab tu. Tanah Arab ni memang gila-gila ni kalau nak suruh bagi orang makan ni kan. Kita kena budayakan sebab kita nak ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah yang sangat hebat. Saya yakin semua orang tahu kisah ni. Ada satu hari Nabi sedang duduk dengan sahabat-sahabat, ada satu hamba Allah datang jumpa Nabi. Dia kata dia keputusan bakalan makanan, dia tak ada apa nak makan dah, dan dia nak satu malam ni dia nak berehat kat satu rumah. Dia minta dengan Nabi. Nabi mungkin pada masa tu ada sebab tak boleh terima tetamu, jadi Nabi tanya sahabat-sahabat, siapa boleh terima tamu aku ni? Nabi kata, tetamu aku. Jadi Abu Talhah angkat tangan. Maka Abu Talhah ambil orang ni, bawa balik pergi rumah. Ni isteri kat rumah tak tahu, kata nak bawa macam tamu kan. Isteri tak tahu, kata suami nak bawa balik tetamu. Sampai rumah dijumpa dengan isteri dia. Siapa isteri dia? Ummu Sulaim. Dia jumpa dengan isteri dia, dia kata kita ada tetamu Rasulullah. Jadi dia dah tak ada makanan, kita nak bagi dia makan. Isteri dia kata apa tuan-tuan? Bang, nak bagi makan apa bang? Makanan yang ada ni cukup untuk anak kita aja. Ni bahasa saya lah kan. Dia kata tak apa, sekarang engkau pergi bagi tidur anak-anak, lepas tu masak makanan anak-anak itu untuk tetamu kita. Dan jangan nyalakan api. Api ni maksudnya lampu. Maksudnya nak bagi seolah-olah rumah tak ada lampu, rumah tak ada cahaya, gelap. Sebab apa? Sebab saat lagi masa makan, biar dia makan apa yang kamu masak, sediakan aku pinggan kosong supaya dia rasa aku juga makan macam dia. Gelap mana nak nampak? Esok dia jumpa dengan Nabi, dia kata Allah sangat bergembira dengan kamu wahai Abu Talhah. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hebat sahabat dulu, menunjukkan kepada kita suatu qudwah, satu contoh yang sewajarnya kita ikuti. Kita ada contoh yang sangat hebat. Kehebatan yang pertama datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi sedekah. Kalau dia bagi pakaian yang paling dia suka, dia bagi ke orang. Bukan pakaian yang dia nak buang, dia bagi ke orang. Kita ni pakaian yang nak buang mai musim banjir seronok. Seronok apa? Nak kosongkan loker kita, almari kita, wardrobe kita tu. Kan? Bila orang kata nak pergi misi banjir, hampa terima pakaian tak? Ha, kami terima pakaian. Kita pun longgok bubuh dalam plastik hitam, ikat, pergi lempang kat dia. Nah, 3 plastik aku punya.
Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah kita ini menjadi manusia yang sentiasa memberi, bersedekah, berinfak, berzakat, buat semua apa yang Allah suruh ini, tuan-tuan dan puan, kita takkan melihat adanya kemiskinan dalam negara kita. Kita sukar untuk melihat adanya orang yang papa kedana dalam negara kita. Tetapi hari ini sebab ada orang yang masih lagi kedekut, ada orang yang masih lagi bakhil, hatinya terikat dengan dunia, nak bagi sekupang pun dia sangat berkira, nak bagi 10 ringgit lagi berkira, nak bagi 1000 ringgit dia akan fikir 1000 kali dia takkan bagi. Jadi tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, gunakan kesempatan Ramadan ini untuk melatih diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, memberikan sumbangan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ajak anak-anak kecil ni tuan-tuan untuk bagi sumbangan. Walaupun duit tu mai pada kita, bagi duit tu pada dia, biar dia masuk dalam tabung. Kita nak bagi jamuan orang jiran sebelah untuk buka puasa, suruh anak pergi bagi. Bukan kerana kita tak mau jumpa jiran tu, dah. Tapi suruh anak pergi bagi ni sebab nak latih dia. Sebab dengan latihan itulah bila anak membesar, dia akan rasa mudah untuk bagi. Kalau asyik kita je duk buat, anak tak pernah buat, kita tak pernah latih anak buat, tuan-tuan. Jangan terkejut, anak ni akan membesar jadi anak yang kedekut. Abang dia kat sekolah, kalau dia bawa bekal makanan, ni cerita bukan bulan puasa lah, kalau dia bawa bekal makanan, suruh dia bagi kat kawan dia, bagi sikit. Bawa roti 3, adik, nanti kalau ada kawan tengok dia tak makan, bagi 1 dekat dia. Tuan-tuan, latihan ini kalau kita buat dari generasi hari ini, kita akan melahirkan generasi yang hebat satu hari nanti. Di muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pergunakan Ramadan yang bakal berlalu 20 hari lagi. Tak lama dah. Pejam celik dah habis 10 hari dah, betul? Ada lagi 20 hari. Kan? 20 hari. Saya duk tengok dari tadi skrin TV ni kan. Mayawai tadi duk tengok peristiwa Islam, tarikh dan peristiwa Islam, Aidilfitri 20 hari lagi. Allah, tuan-tuan, guna sungguh-sungguh peluang yang ada ini untuk kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Gunakan wang ringgit kita untuk diberikan kepada insan-insan yang memerlukan. Gunakan makanan kita untuk diberikan juga kepada orang-orang yang memerlukan. Gunakan apa juga harta benda yang ada pada kita yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain untuk mereka pergunakan bagi manfaat mereka. Jangan hanya ingat sedekah ini bagi duit selesai. Tengok benda apa yang ada pada kita yang kita boleh bagi, bagilah. Ada seorang sahabat Nabi, bila Nabi minta sumbangan untuk pergi jihad fi sabilillah, di balik rumah dia cerita kat bini dia kata, wahai suami aku, engkau sendiri adalah ketua rumah tangga, engkau suami, engkau pun tahu rumah kita ni mana ada apa nak bagi. Dia kata apa? Dia kata kita kena usaha juga untuk cari sesuatu dalam rumah ini untuk kita bagi demi perjuangan agama ini. Cari jumpa kurma. Bungkus kurma elok dibagi kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat makanan tentera-tentera Allah. Maksudnya apa saya nak tunjuk, tuan-tuan? Sahabat Nabi dulu, mereka berusaha, mereka berikhtiar untuk bagi juga apa yang mereka ada. Mereka nak dapat ganjaran berinfak fi sabilillah. Jadi sebab itu hari ini, tengah hari ini, petang ini, saya menyuruh kepada semua yang ada dalam masjid untuk kita buat sesuatu. Jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa, sebab kita tak tahu kita hidup atau tidak. Kan?
walikulli ummatin ajal. Allah kata setiap manusia, setiap umat itu ada ajal. Ajal ini batas, had, tempoh dia kan. Terjemahan orang Melayu secara mudah dia kata ajal ni mati kan. Apabila kita tamat hidup kita, kita mati tuan-tuan, tak boleh buat apa dah. Jadi berilah sesuatu yang boleh memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Akhir sekali saya baca satu hadis, Nabi kata, "Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila mati anak Adam terputus semua amalannya illa min thalath. Sedekah jariyah. Berikan sumbangan yang boleh mengalir ganjaran pahala walaupun kita telah pergi meninggal dunia. Kita duduk di alam kubur, ganjaran pahala itu terus kita dapat. Solat bila kita mati tak ada dah ganjaran solat. Puasa tak ada dah bila kita mati. Tapi kalau kita bagi sumbangan untuk perjuangan agama Allah, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita mati pun kita dapat ganjaran tu. Kita bagi sumbangan untuk bina surau, bina masjid. Kita mati tapi surau dan masjid itu masih digunakan oleh orang ramai. Kita dapat ganjaran orang menunaikan solat di masjid dan surau yang kita bagi sedekah itu. Tak mau ke tuan-tuan duduk kat alam kubur? Jadi cari sedekah yang terbaik untuk kita buat dalam bulan Ramadan ini agar kita benar-benar bawa satu persediaan yang sangat besar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam banyak amal yang kita buat, kita tak tahu amal mana yang pasti untuk kita masuk syurga. Sebab itu digalakkan amalan sunat ni buat sebaik mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau tak boleh bersedekah setiap hari, carilah ruang dan waktu untuk buat juga bersedekah ini. Jadi sebagai praktikalnya, kita ni rasa dapat tak dapat tazkirah pada tengah hari ini, pada petang ini, tabung masjid berlambak tuan-tuan, keluar setiap pintu ada tabung. Tuan, ambillah sedikit dari poket kita, masuk dalam tabung tu, insya-Allah Allah akan bagi ganjarannya untuk kita. Orang yang bersedekah dia akan rasa nikmat dia. Orang yang tak bersedekah dia tak akan rasa nikmat orang bersedekah. Dia tak akan pernah rasa apa yang orang bersedekah pernah rasa dan akan rasa. Moga-moga kita memiliki rasa itu. Yang pertama, rasa untuk memberi. Yang kedua, Allah akan bagi kita rasa bagaimana nikmatnya ganjaran Allah kepada kita yang pernah memberi untuk perjuangan agama Allah. Gunakan Ramadan ini untuk menjadi orang yang sangat pemurah. Bukan orang kaya sahaja boleh jadi pemurah, tetapi orang sederhana, orang miskin juga boleh jadi pemurah. Tuan-tuan, kalau hari ini tuan-tuan puan ada masalah, serabut kepala otak dengan kehidupan, serabut dengan keluarga di rumah, tuan-tuan, amalkan sedekah. Allah akan bahagiakan tuan-tuan dan puan-puan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar untuk diri dia. Kita serabut macam mana sekalipun tuan-tuan, kembali kepada Allah, serah semua kepada Allah, buat amal kebaikan, Allah akan bagi kebahagiaan kepada kita, insya-Allah. Sekadar itu untuk petang ini. Moga-moga ada manfaat untuk diri saya dan kita semua. Moga-moga kita tergolong kalangan orang-orang yang beramal, bukan hanya mendengar. Mendengar semua orang boleh dengar, tapi nak beramal. Sebab itu saya kata, moga-moga kita jadi orang yang beramal. Beramal ni bila dengar, buat terus. Tu yang syok, tuan-tuan. Jadi hari ni dengar, buat terus. Lepas ni balik tu fikirlah, nak bagi sumbangan fi sabilillah dekat mana. Carilah NGO yang kita ada keyakinan depa ni boleh buat. Kan? Carilah orang-orang yang memang betul-betul miskin, yang kita rasa dia tak dapat makan bulan puasa ni, bagilah dia makan dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah datang daripada kelemahan saya selaku hamba ni yang hina di sisinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.